Kali ini satu membaca kitab Aqidatul Najib dengan Muslimin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad bin Khattabi yang juga dikenali dengan nama Tuan Minan. Ini adalah asalnya kitab Jawi telah dialih tulisan bumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Ini adalah kitab syarah bagi kitab Ummul Barahim dari Imam Sanusi. Surat 103. Dan kata Abu Sulaiman, manakala engkau dapat was-was itu, maka sukakan olehmu akan dia. Maka apabila suka kamu, nescaya putuslah daripada kamu was-was itu, kerana bahawasanya tiada sesuatu yang terlebih benci kepada syaitan daripada suka orang yang mukmin. Maka apabila duka cita dengan dia, nescaya bertambah-tambah lagi was-was. Ini kata Syekh Abu Sulaiman, orang mukmin kena suka dengan apa nama ni, duka cita, sedih, yang selalu sangat sedih. Syaitan suka orang mukmin sedih, kena sekali-sekala kena suka juga lah. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahim iaitu Imam Sanusi, wa turubul adami, artinya yang ketiga daripada yang mustahil atas Allah itu mendatangi tiada. Yang ini fana, binasa, iaitu lawan baqah. Baqah kekal, fana binasa. Bermula perlawanan antaranya dan antara baqah itu, antara Adam dan juga baqah ataupun fana dengan baqah itu, setengah daripada perlawanan antara suatu dan yang bersamaan bagi nakibnya, kerana bahawa nakib baqah itu tiada baqah, dan iaitu ain turubul adami yang ia fana. Ini jenis perlawanannya. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahim lagi, wal mumathalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman ay ta'khudhu datuhul aliyatu qadran minal faraghi aw yakuna aradan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi aw lahu huwa jihatun aw yataqayyada bi makanin aw zamanin aw tattasifa dhatuhul aliyatu bil hawadithi aw tattasifa bis sigari awil kibari aw yattasifa bil azradi bil af'ali wal ahdam. Artinya, yang keempat daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala bersamaan dengan segala yang baharu, iaitu lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadith. Mustahil Allah Ta'ala bersifat sama dengan makhluk. Lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadith, yang ini tak sama Allah dengan makhluk. Bermula berlawanan antaranya dan antara mukhalafatuhu lil hawadith itu daripada tuqabil, antara suatu dan yang bersamaan bagi nakidnya atas aturan barang yang dahulu dulu, macam yang sebelum itu itulah perbezaannya. Kerana nakid mukhalafatuhu lil hawadith itu tiada mukhalafatuhu bagi hawadith, dan iaitu ain perkara mumathalah bagi hawadith. Jenis perbezaan diterangkan juga lah. Ketahui olehmu bahawa segala bagi yang bersamaan, segala bahagian yang bersamaan yang disebut oleh musannif itu 10 perkara. Apa yang sama bagi makhluk
perkara apa yang sama bagi makhluk? Yang pertama, bahawa adalah ia jirim, benda. Yang kedua, bahawa ada ia arat yang berdiri dengan jirim. Arat itu sifat yang berdiri dengan jirim. Jirim itu objek lah, benda. Yang ketiga, bahawa ada ia pada pihak bagi jirim. Ada arah, pihak itu arah objek. Yang keempat, bahawa ada ia baginya pihak. Tadi arah bagi jirim, ini arah baginya, arah bagi Allah. Mustahil lah Allah Ta'ala itu ada pihak, ada arah. Yang kelima, bahawa ada ia pada tempat. Mustahil Allah Ta'ala itu ada tempat. Yang keenam, bahawa ada ia pada zaman. Zaman ni masa. Yang ketujuh, bahawa ada ia bersifat dengan segala sifat yang baharu, sifat makhluk. Dan yang ke-8, bahawa ada ia bersifat dengan kecil. Dan yang ke-9, bahawa ada ia, yakni Allah, bersifat dengan besar. Dan yang ke-10, bahawa ada ia bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatan atau jadi ini semua adalah bersamaan yang mustahil. Allah Ta'ala itu bukan objek. Allah Ta'ala itu bukan sifat. Dia itu zat. Zat itu diri. Allah Ta'ala itu ada dirinya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala itu mustahil pada pihak jirim, pada pihak objek, pada pihak makhluk. Dan Allah Ta'ala pula tak ada pihak ataupun tak ada arah. Dan Allah Ta'ala ini mustahil sama dengan makhluk, iaitu ada tempat. Habis dalam Al-Quran banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut dirinya itu bertempat. Kita nak ikut Quran ke nak ikut kitab Tauhid, Ustaz? Begini jawapannya. Kita nak memahami Al-Quran, kita wajib rujuk kitab tafsir. Dalam Islam, ilmu tafsir itu hukumnya fardu kifayah. Maknanya ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu fardu ain. Maka ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, lelaki dan perempuan dan unsa, 3 sahaja. Abang boleh sebut dah ni, tuan-tuan dah hafal dah. Kalau tanya seorang-seorang yang tahu boleh, tak ada masalah. Ni saya cuma ulang saja, ulang lagi. Yang pertama, tahu tauhid. Tuan-tuan tak jawab pun tak apa, saya dah biasa kat sekolah. Tahu, boleh sebut hid, macam tu. Dia dah terbiasa. Nak ikut pun boleh, tak ikut pun tak. Macam budak sekolah dia buat kita, tak ada tak ada niat pun. Tauhid. Yang kedua, fiqh, ataupun bahasa Melayu sebut fiqah. Kenapa fikih atau fiqh? Orang Arab asalnya fiqhun. Orang Arab nak sebut fiqhun, dia matikan, dia pilihkan fiqh ataupun fikih. Orang Melayu fiqah. Fiqah. Baik, yang ketiga ilmu tasawuf. Tasawuf, asal bahasa Arab tasawuf. Ada satu dawang tu kan. Melayu tasawuf tu. 3 ilmu ini yang wajib fardu ain. Jadi apabila belajar ilmu tauhid, maka akan ada satu bab berkaitan dengan Al-Quran, iaitu pembahagian ayat zahir syariat dan ayat hakikat tauhid. Ada pembahagian ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Maka pembahagian ayat Al-Quran tersebut dipelajari dalam ilmu tauhid. Jadi kalau kita nak belajar agama Islam secara menyeluruh, kena ikut tertibnya. Macam juga belajar akademik, darjah
sekolah rendah, belajarlah huruf dulu. Dah belajar huruf, baru belajar suku kata, baru belajar ayat, barulah buat karangan pendek. Nanti masuk sekolah menengah, baru buat karangan panjang sikit. Dan SPM baru buat karangan 500 patah kataan. Ada rezeki masuk universiti, buat apa nama ni, tesis. Baik, jadi berperingkat. Kalau tak berperingkat nanti jadi macam PTS. Kalau tuan-tuan masih ingat dulu ada satu program namanya PTS. Tak tahu nama penuh dia, aku lupa. Tapi dia lompat daripada darjah 3 terus naik darjah 5. Kawan saya ada adik dia. Semalam dalam kuliah saya tersebut kat nama dia. Minta maaf lah. Upload kat YouTube. Jadi hari ni saya tak sebut nama dia. Nanti yang video semalam saya edit sikit lah. Jadi kawan saya ni ada adik. Adik dia ni pandai macam dia jugalah. Dia lah cantik, pandai pula. Oh, perempuan sah perempuan lah, cantik. Jadi adik dia pandai macam dia juga. Adik dia lelaki, darjah 3. Masa tu saya darjah 6 lah, sama dengan dia lah. Adik dia darjah 3. Program PTS pun dibuat. Lompat, tahun depannya adik dia naik darjah 5. Tak naik darjah 4. Kawan-kawan dia yang lain tu, yang tak masuk program tu, masuk darjah 4 lah. Jadi target dia nanti masuk darjah 6 cemerlang lah. Rupanya tak boleh bawa. Tak boleh bawa. Padahal setahun dia tu kan, biasa kan, tahun ni. Jadi tak adalah program berhenti ya. Itu akademi. Begitu juga macam kita nak belajar kereta. Mula-mula belajar dulu alat-alatnya, ni namanya apa, clutch, ni apa namanya minyak, ni apa namanya brake. Jangan tak ingat nama, jangan tersalah nama. Pijak brake, minyak ditekan dah habis kan. Pijak minyak, terpijak brake pula, tak boleh. Belajar sikit-sikit dah belajar dia punya nama-nama alat tu, baru belajar cara nak masuk gear pula. Mula-mula gear 1 tak boleh terus, gear 2, gear 3 mati enjin. Manual lah kan. Yang auto pun kena tahu juga. Auto, rupanya auto kalau nak apa nama ni, alih dari neutral ke drive, tak payah tekan dia punya bunat tu. Siapa tahu? Bawa tahu. Kalau tak boleh tahu, tak tahu. Sepanjang hidup tekan. Baik. Jadi belajar berperingkat. Begitu juga belajar agama berperingkat. Kalau tak berperingkat, nanti jadi bercelaru. Contoh, bila terus belajar ayat Al-Quran ataupun tafsir atau terjemah, lagi bahaya kalau terus belajar terjemah. Tak belajar tauhid, tak belajar tafsir, belajar terjemah, bahaya. Nanti ada jumpa ayat Al-Quran, Allah itu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Kan jumpa lagi ayat Al-Quran, qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah ya Muhammad, yang mematikan kamu malaikat maut. Ini mana satu ni yang matikan ni, Allah Ta'ala ke malaikat maut? Dua-dua ayat Al-Quran. Jawapan Ustaz, nantilah, coming soon. Coming soon. Bila nantilah? Sebelum ni dah ada jawapan kan, ulang balik. Jadi bercelaru. Sedangkan dua-dua ayat Quran, ayat Quran yang pertama kata Allah yang menghidupkan, mematikan. Ayat yang lain pula malaikat maut yang mematikan. Ini mana satu ni? Allah Ta'ala itu malaikat maut yang mematikan ni. Jadi pening. Tapi bila dah belajar tauhid, dia akan faham ayat Al-Quran itu ada ayat zahir syariat, ada ayat hakikat tauhid, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat Al-Quran saling mentafsir ayat Al-Quran yang lain.
Itu kerja para ulama lah. Jadi bila kita belajar tauhid dan kita belajar kitab tafsir, maka tak jadi pening kepala. Kan? Macam mana murid saya kata, pen merah, pen kuning. Biasa orang pen merah, pen biru. You marah I love you, tak. Pen merah, pen kuning. You marah I pening. Oh, pening. Pening tu dah. Yalah, pening lah. Jadi begitu juga kalau tak ikut turutan belajar, jadi pening. Pening sendiri itu dah masalah. Memeningkan orang lain. Memeningkan orang lain punya masalah. Siapa Ustaz? Tahulah. Orang yang tak ikut aturan belajar lah. Dia tak belajar tauhid, dia belajar tafsir. Ini dia jumpa ayat yang begitu, dia pening. Jadi hati-hati ya. Baik, sambung. Bahawa adanya pada zaman Allah Ta'ala mustahil sama dengan makhluk, iaitu masuk dalam zaman, masa. Allah Ta'ala ni tak terikat dengan masa. Kemudian bersifat dengan segala sifat makhluk. Allah Ta'ala tak bersifat dengan segala sifat makhluk. Dalil laisa kamitslihi syai' dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya pendek tapi menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat yang banyak dalam ayat Al-Quran. Dan bahawa yang bersifat kecil Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, itu bersifat kecil, tak sama. Dan Allah Ta'ala tidak bersifat besar. Ustaz, kan kita sebut Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiratul intiqalat, Allahu Akbar, takbir pindah rukun, takbir lagi Allahu Akbar, kan? Dan seterusnya. Kan maknanya Allah Maha besar. Besar dekat situ bukanlah Allah Ta'ala ada saiz yang besar. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala ini saiznya lebih besar dari bumi, lebih besar dari planet, lebih besar dari galaksi, lebih besar daripada galaksi Bima Sakti, dan segala galaksi-galaksi yang ada. Bukan saiz Allah. Allah tidak bersaiz. Maksud besar dekat situ, besar sifat ketuhanannya, kebesarannya, yang kebesarannya besar, kemuliaannya, ketinggiannya, ataupun boleh juga bermakna Allah yang menjadikan segala perkara. Itulah maksud Allah Maha Besar, bukan Allah saiznya besar. Dan yang ke-10, bahawa ada ia, yang Allah bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatan atau hukum. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah, tidak memerlukan manfaat daripada segala perbuatan dan hukum. Baik, dan sesungguhnya telah akan dia oleh musannif atas ini tertib dengan katanya dalam kitab Ummul Barahim, iaitu Imam Sanusi kata, bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhul aliyatu qadran minal faraghi. Artinya dengan bahawa ada ia jirim, yakni Allah itu jirim, objek. Artinya bahawa mengambil oleh zatnya, dirinya, yakni Allah yang maha tinggi, kadar daripada lapang. Salah satu makna mumathalatu lil hawadith itu bersamaan Allah dengan yang baharu, bersamaan Allah dengan yang makhluk. Allah Ta'ala mengambil lapangan, ruang, mustahil. Jadi bila ada ayat Al-Quran, Allah Ta'ala itu mengambil ruangan dan lapangan, mengambil tempat, ingatlah bahawasanya dalam kitab Tauhid dah diingatkan itu ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar, perlu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain.
Jadi maknanya tu bukan tempat. Contoh yang masyhur lah, yang popular, yang hot, yang viral. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahman, 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa, duduk bersemayam. Sudahlah di atas bersemayam pula. Itu makna secara literal, secara perkataan. Jadi tafsirnya bukanlah Allah Ta'ala itu berada di atas, dan bukan di atas arasy, dan bukan bersemayam. Maknanya ditafsirkan dalam kitab-kitab tafsir. Semalam kuliah dekat Kampung Pupuk Baru, Sigudang. Kat situ ada kitab tafsir Ibnu Katsir, terjemahan kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan sedikit. Dah ada kan, orang dah wakafkan kat situ, saya bacakan. Baik, jadi rujuk kitab-kitab tafsir para ulama untuk mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat. Jangan diketepikan para ulama. Dan makna jirim itu, objek itu, tiap-tiap yang memenuh lapang mengambil tempat, seperti batu dan kayu dan jasad badan sekalian binatang dan matahari dan bulan dan lainnya. Banyak lagi lah contoh, nak sebut semua penuh kitab ni, jadi cukuplah contohnya. Sama ada jirim itu murakkab, tersusun, ada terdiri daripada susunan, komponen, atau mufrad, bersendirian, tidak bersusun. Semuanya mengambil ruang dan lapangan. Dan yang murakkab itu, yang tersusun itu, yang ada komponen-komponen itu, dinamakan jisim. Dan yang mufrad itu dinamakan jauhar. Jadi jirim ini pecah dua. Satu jisim tersusun dari susunan-susunan atau komponen-komponen. Yang mufrad atau tunggal itu, yang satu itu tak tersusun, itu dinamakan jauhar. Dan erti jisim itu yang menerima bahagi, boleh dibahagi-bahagikan kerana bersusun ia daripada dua jauhar atau lebih. Dan makna jauhar itu apa? Yang tiada menerima bahagi, tak boleh dibahagikan akan dia. Seperti roh umpamanya, roh tak boleh dibahagikan, dia macam tu je. Nak diberikan penyuluh bilangan pun tak tahu macam mana. Seketul roh tak boleh. Roh je lah kan. Sebuah roh pun macam tak kena. Satu roh lah, satu roh. Dan faragun itu kadar daripada lapang. Dan erti lapang itu ruang lah, iaitu barang yang antara langit dan bumi. Dan dinamakan dia lapang hanya saja ia dengan sekira waham, samar-samar. Dan kerana demikian itulah dinamakan lapang mauhum, iaitu disangka akan dia lapang, bukan lapang sebenar-benarnya. Kerana antara langit dan bumi itu penuh ia dengan hawa, udara. Goyak pekerjaannya, bahawa hawa itu, udara itu, orang lain sebut hawa, pendingin hawa. Asal bahasa Arab hawa, udara. Bahawa hawa itu atau hawa itu atau angin itu atau udara, jisim yang latif, yang halus, tak nampak, dan bermasuk-masuk setengah di dalam setengahnya apabila turun oleh jisim yang lain pada tempatnya. Jadi diterangkan tentang lapang tu. Lapang tu ruang lah, ruang kan, tempat. Dan barang siapa berkata Allah Ta'ala berjisim, bersusun, ada komponen, tetapi tiada seperti jisim yang baharu ini, cuma tak sama dengan makhluk, tiada, ia jadi kafir. Tak kafir, hanya haram lagi bid'ah. Haram, berdosa besar, lagi bid'ah. Maknanya
fahaman Allah Ta'ala tu berjisim tapi tak sama dengan jisim makhluk. Allah Ta'ala tu beranggota, berkomponen tapi tak sama dengan anggota makhluk. Tak kafir kata ulama, tapi haram, dosa besar. Lagi bid'ah. Bid'ah maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tak pernah berfahaman Allah itu berjisim tapi tak sama dengan jisim makhluk. Malah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah tidak berjisim. Jadi kalau dah bid'ah, walaupun tak kafir tapi bid'ah, Rasulullah tak pernah berfahaman begitu, takkan kita nak ikut fahaman begitu. Kenapa yang dah confirm Rasulullah berfahaman begitu, contohnya Allah Ta'ala tak berjisim tu tak nak diikut, ya? Macam mana Ustaz tahu Rasulullah dan sahabat berfahaman begitu? Ustaz tak lahir pun zaman Rasulullah. Ustaz lahir tahun 1985. Baru umur 38. Rasulullah dah lama wafat. Contohlah kalau dia buat dialog, ada orang bergaduh dengan Ustaz, dia tak adalah ni contoh. Kalau dipersoalkan begitu seolah-olahnya, jawapannya begini, saya memang tak jumpa Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi Rasulullah telah menyampaikan agama Islam kepada sahabat, kemudian sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, lalu didokumentasikan, ditulis, dijadikan kitab-kitab. Daripada kitab-kitab Arab maka diterjemahkan atau diambil isinya sedikit, dikumpulkan dalam kitab-kitab Melayu, dan oleh ulama-ulama Melayu dibuatkan kitab-kitab tauhid berbahasa Melayu tulisan Jawi, dan oleh yang terbaharu dirumikan tulisan-tulisan Jawi tersebut. Maka tahulah saya bahawasanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berfahaman Allah Ta'ala tidak berjisim, Allah tidak berkomponen, Allah tidak beranggota. Tapi Ustaz, kalau Ustaz tengok ayat Al-Quran, ada perkataan yadullahi fawqa aydihim. Yadullah tu ada dalam Al-Quran Ustaz. Jawapannya, ya, memang betul. Bagus malam saya bacakan dekat Kampung Buku Baru. Apa makna yadullah? Dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, yadullah dari segi literalnya, kataannya maknanya tangan Allah. Tetapi tafsirnya ialah ilmu pengetahuan Allah. Dalam kitab tafsir lain ada yang mengatakan kudrat Allah. Dalam kitab Ibnu Katsir semalam yang saya bacakan tentang perjanjian Hudaibiyah, para sahabat berjanji dengan Rasulullah SAW, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat tersebut dan Allah Ta'ala beri peringatan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tafsirnya, ilmu pengetahuan Allah di atas mereka, maksudnya Allah Ta'ala tahu sama ada mereka taat ataupun menepati janji mereka ataupun mengingkari janji mereka. Itu makna yadullah, tangan Allah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi itulah jawapannya. Kalaulah Allah Ta'ala itu berjisim, beranggota badan, contohnya tangan, macam ayat Al-Quran tu, ayat Quran tu yadullah. Habis macam mana pula ayat Al-Quran walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah Ta'ala tidak sama, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dua-dua ayat Al-Quran.
Tetapi dalam kitab Tauhid sudah diterangkan, Yadullah itu ayat mutasyabihat, walam yakul lahu kufuwan ahad itu ayat hakikat Tauhid. Maka ulama menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Itu kerja para ulama, bukan kerja kita. Dan apatah lagi kita nak mempertikai tafsiran para ulama. Ulama pun manusia juga, ustaz. Mungkin dia tersilap, tak habis-habis lagi. Memang tak habis. Ni saya tak habiskan sebab pemisah. Kalau yang sebenarnya dah habis, dah pun hujah dia kan, patah semua. Ya, memang ulama itu manusia biasa, bukan Nabi, tak maksum, tak terlepas daripada dosa. Tetapi syarat-syarat untuk menafsir itu cukup. Memang padan. Macam semalam saya bacakan sedikit biodata Imam Ibn Kathir itu sendiri kan. Dia bukan sahaja hafiz Al-Quran, malah dia hafiz hadis, beribu-ribu hadis. Memang padanlah, memang patutlah dia menafsirkan ayat Al-Quran. Macam saya ni banyak kali sebut juga kan, bukan kata 30 juzuk Al-Quran, 30 surah belum tentu hafal. Saya bukan saya lah. Hadis jauh sekali. Tak payahkan beribu hadis, 40 hadis tu, hadis 40 itu yang masa sekolah agama apa nama ni, darjah khas tu pun, itu pun tak hafal semua. Baik. Jadi walaupun dia manusia, tetapi dia layak untuk menafsir, sebab syarat-syarat menafsir itu cukup bagi dirinya. Baik, sambung. Jadi tak boleh kita pertikaikan. Baik, sambung. Bahkan jikalau diiktiqadkan, dipercaya, diyakini seperti jisim makhluk ini, maka iaitu jadi kafir dengan ittifaq, kesepakatan seluruh ulama. Kalau seseorang mengatakan Allah itu berjisim, beranggota, berbadan, cuma tak sama dengan jisim makhluk, tak sama dengan badan makhluk, itu tak jadi kafir, tapi haram dan bid'ah. Tapi kalau seseorang mengatakan Allah memang berjisim seperti makhluk, nescaya jadi kafir, murtad, naudzubillah. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Sebab sudah ada kitab tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran, Yadullah, Allah Ta'ala memang ada tangan, cuma tak sama dengan tangan makhluk. Hati-hati. Sudah ada kitab tafsir yang diterbitkan dan huraiannya begitu. Susah kena bandingkan lah, kena bandingkan. Kena bandingkan. Macam kita nak tahu barang ori tak ori kan, kena buat perbandingan. Kan? Contoh apa? Contohnya macam tak tahulah, macam-macam lah kan, cincin ke emas ke kan. Hanya jauh hari yang mengenal mak nikah, ya tak? Tukang emas yang tahu emas sebenar ataupun tidak. Baik, sambung au yakuna aradan yaqumu bil jirmi, artinya atau ada i'rad sifat yang berdiri dengan jirim. Sambungan tadi, Allah Ta'ala mustahil dia sifat. Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala itu zat. Dia ada diri dia bukan sifat. Bermula arad itu barang yang berdiri dengan yang lainnya daripada segala sifat yang baharu. Sifatlah, sifat yang berdiri dengan yang lain. Sifat dia tak boleh ada sendiri. Maka iaitu terlebih akhassun daripada mutlak sifat, kerana tertunggal sifat itu pada sifat yang qadim.
Untuk makhluk kita sebut arad, untuk Allah kita sebut sifat, supaya ada beza. Maknanya sama, tapi dari segi penggunaan kita bezakan. Maka adalah arad itu tertentu dengan yang baharu untuk makhluk, seperti putih dan merah dan hitam dan sekalian warna. Segala sifat lah, bukan warna aja. Dan arad itu satu bahagi daripada alam, kerana alam itu tersimpan pada sekalian jirim. Dan sekalian arad, sifat dan alam dengan segala juzuknya itu baharu. Alam ni semua, jirim, arad tu semua baharu, yang ini ada permulaan, ataupun makhluk. Dan katanya aw yakuna fi jihatin lil jirmi, atau ada ia pada pihak bagi jirim. Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala itu tidak ada ia pada arah bagi jirim, atas jirim ke atas objek, bawah jirim ke, tidak. Dan sekalian bagi jihad itu, arah itu 6. Arah ada berapa? Dalam kitab kata 6. Kanan dan kiri dan hadapan dan belakang dan di atas dan di bawah. Tengah tu masuk salah satu. Ya Ustaz, contohnya contoh. Saya duduk antara kipas biru dan juga mimbar. Saya berada di sebelah kiri kipas biru, saya berada di sebelah kanan mimbar. Saya kat tengah. Tengah tu sama ada kanan atau kiri, atau atas atau bawah. Saya berada di bawah bumbung, saya berada di atas kerusi. Jadi tengah tu tak di kiri. Pasal apa? Tengah tu masuk dalam 6 tu. Allah Ta'ala tidak berarah, tidak kanan, tidak kiri, tidak hadapan, tidak belakang, dan tidak atas dan tidak bawah. Ini semua ni ada ayat Al-Quran. Allah Ta'ala yang tadi lah, di atas arasy ada arah. Itu firman Allah Ta'ala sendiri. Dan jangan lupa, walam yakun lahu kufuwan ahad pun firman Allah Ta'ala juga. Kenapa macam ni Ustaz? Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan siapa yang ikut aturan belajar tauhid, aturan belajar agama Islam, belajar tauhid dulu, belajar tafsir, dia tak pening, dia tenang. Siapa tak ikut aturan belajar agama Islam, dia akan pening. Tapi kalau Ustaz nak tanya jugalah, zaman Rasulullah dulu ada ke pembahagian ilmu? Ni Rasulullah kata, ini sobat-sobat kita belajar tauhid, esok kita belajar fikir, lusa tasawuf, nanti bulan kita belajar tafsir lah, tubin kita belajar hadis, lepas tubin apa tahu dah. Ada tak Ustaz? Ya memang tak ada. Kenapa kita ikut je sahabat je Ustaz? Pandai menimbulkan soalan kan. Contohlah, sebab zaman sahabat Rasulullah SAW sampaikan agama wahyu secara tak langsung. Ada berlaku sesuatu peristiwa, turunlah ayat Al-Quran begini. Maka ayat ini dari segi tauhidnya begini, dari segi fikihnya begini, dari segi tasawufnya begini. Dan sahabat kalau tak faham, dia boleh tanya direct dengan Rasulullah. Agak-agak tak faham terus tanya, tak faham terus tanya. Kemudian setelah berlalu zaman Rasulullah dan sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, dibahagikan ini ilmu tauhid, ini ilmu fikih, ini ilmu tasawuf. Tujuannya untuk memudahkan belajar, dipermudahkan belajar. Jadi orang Melayu kata, ada perahu berenang, kau perahu ada, kau pergi berenang. Maksudnya ada perkara yang mudah, kita pergi cari yang susah. Dan zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang mengamalkan agama Islam tu menyeluruh.
masih dekat lagi, semangat keislamannya tu menyeluruh, amalannya menyeluruh, jadi kepandaiannya tu pun lapang kepalanya tu daripada fikiran duniawi tu memang dahsyat. Zaman sekarang dahsyatnya tu bukan ke arah ilmu, dahsyatnya tu ke arah keduniaan. Jadi kalau tak dipermudahkan, belajar dengan cara yang lebih mudah, kita baca terus daripada ayat Al-Quran, daripada